Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas PDPR Matematik pada hari ini. Hari ini kita akan belajar operasi asas yang baru iaitu bahagi. Murid-murid, sebelum kita teruskan pembelajaran kita dalam tajuk bahagi, saya nak awak ingat dan faham betul-betul dua konsep ni. Okay, pertama, bahagi ni secara umumnya kita akan melibatkan operasi tolak secara berturut-turut. Maksudnya dalam operasi asas bahagi ni, nombor yang besar tu akan menjadi semakin kecil. Manakala kalau dalam operasi darab pula, dia melibatkan penambahan secara berulang. Maksudnya dalam darab, nombor itu daripada nombor kecil dia akan bertambah menjadi nombor yang lebih besar. Daripada 2 jadi 10. Tetapi kalau dalam bahagi, nombor tu dia akan mengecil daripada 10 menjadi 2. Ingat betul-betul ya, kalau bahagi jawapannya akan semakin mengecil sebab kita melibatkan operasi tolak secara berturut-turut. Manakala kalau operasi darab pula, nombor itu akan jadi semakin besar kerana dalam darab ia merupakan proses penambahan secara berulang. Okey, boleh? Murid, hari ini kita akan belajar dua cara bagaimana operasi bahagi ini boleh dilakukan. Cara yang pertama ialah cara pengumpulan. Okey, macam mana nak buat pengumpulan ni? Okey, mari kita lihat gambar yang saya tunjukkan ni. Saya ada 10 biji cupcake ataupun kek cawan. Okey, bagaimana saya nak bahagikan dengan cara mengumpulkan kek cawan ni? Jom kita tengok bersama-sama. Okey, contohnya ini adalah 10 kek cawan tadi. Dan sekarang ni saya nak kumpulkan secara dua-dua. Ingat, okay, fahamkan tuan-tuan, saya nak kumpulkan secara dua-dua. Ada 10 cupcake, saya nak kumpulkan, kecilkan dia dalam kumpulan dua-dua. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita bulatkan cupcake ni secara dua-dua. Kita kumpulkan dia secara dua-dua. Kita bulatkan dia ni secara dua-dua. Bulatkan sampai habis, sampai sifar. Semua cupcake kita telah pun dikumpulkan secara dua-dua. Jadi sekarang ni ada berapa kumpulan cupcake kita? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita dah bulatkan kan? Kita dah circlekan dia. Kita bulatkan dia secara kumpulan dua-dua. Jadi berdasarkan kumpulkan secara dua-dua ni, kalau saya nak letakkan cupcake saya ni, satu pinggan hanya ada 2 cupcake saja. Jadi ada berapa pinggan saya perlukan? Sudah tentulah saya memerlukan 5 pinggan. Kenapa saya perlukan 5 pinggan? Sebab sekarang ni apabila cupcake ni saya kumpulkan secara dua-dua, saya dapat 5 kumpulan. Jadi tu pinggan pertama, 2, 3, 4 dan 5. Jadi apabila cupcake ni saya kumpulkan secara berdua-dua, saya nak letak satu pinggan ada 2 cupcake. Jadi berapa pinggan saya perlukan? Saya perlukan 5 pinggan. Okay. Ataupun kalau kita cerita dalam bahasa matematik, 10 dibahagi 2 sama dengan 5. Ayat matematiknya kita boleh tulis seperti berikut. 10 simbol bahagi. Macam ni ya simbol bahagi. Kalau darab simbol macam X kan. Kalau bahagi macam ni simbolnya. 10 kita bahagikan 2 sama dengan 5. 10 ini akan merujuk kepada jumlah keseluruhan objek. 10 cupcake tadi. 2 itu pula merujuk kepada bilangan setiap kumpulan. Saya nak kumpulkan secara berapa banyak? 22, 33, 44, 55. Itu yang merujuk kepada bilangan setiap objek. Dan sama dengan 5. 5 ni hasil jawapannya. Kita akan dapat berapa kumpulan? Iaitu 5. Okay, mudah kan? Okey, kalau kita buat konsep yang sama, cara satu tetapi kita menggunakan garis nombor pula. Kita boleh buat seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Okey, kita buat satu garisan nombor daripada sifar sampai 10. Okey, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maksudnya 10 dibahagi 2.
kita akan tolak secara 2. Nampak ni? Dia akan melangkau ke belakang secara 2-2. 10, 9, 8. Nampak ni? 1, 2. 8 dia akan tolak 2. 1, 2. Dan begitulah seterusnya sehingga tamat. Sehingga sifar. Ini kalau kita menggunakan garis nombor. Pengumpulan menggunakan garis nombor. Kita boleh buat macam ini je. Kita langkau dia. Langkaukan dia ikut yang kita nak tu. Kalau 10 dibagi 2, maksudnya dia akan melangkau secara 2, 2, 2. Sampai habis. Sampai sifar. Ada berapa kali langkau? Ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita tulis dalam ayat matematik, sama juga seperti tadi. 10 bahagi 2 sama dengan 5. Sama saja. Di mana 5 ni merujuk pada bilangan langkah ni. Berapa langkauan ni. Okey? Okey, cara yang kedua pula ialah cara perkongsian. Okey. Perkongsian ni caranya mudah juga, sama seperti macam cara yang pertama. Okay. Sebagai contoh, saya ada 8 biji gula-gula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya ada 8 biji gula-gula yang saya ingin kongsikan kepada antara Upin dan Ipin. Saya nak Upin dan Ipin ni, diorang ni nak berkongsi sama rata, sama banyak 8 biji gula-gula ni. Jadi setiap seorang ni, Upin akan dapat berapa, Ipin akan dapat berapa. Jadi macam ni caranya. Apabila 8 dikongsi secara berdua, maksudnya ada 8 biji gula-gula yang akan dikongsikan sama rata, sama banyak oleh berdua, Ipin dan Upin. Yang berdua, Upin dan Ipin, diorang nak kongsi 8 biji gula-gula sama banyak. Jadi setiap seorang tu boleh dapat berapa? 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin. Dan begitulah langkah yang seterusnya. 2 untuk Upin, 2 untuk Ipin, 3 untuk Upin, 3 lagi untuk Ipin, dan 4 untuk Upin, 4 untuk Ipin. Okey, sekarang ni bilangan gula-gula pun dah habis kan? Sebab 8 biji gula-gula tadi telah dikongsikan sama rata, sama banyak oleh Upin dan juga Ipin. Okey, jadi apabila 8 dikongsi berdua, maka setiap seorang dapatlah 4. 8 dikongsi berdua dapat 4. Maksudnya Upin akan dapat 4 biji gula-gula, Ipin juga akan mendapat 4 biji gula-gula. Kalau kita tukarkan ke dalam bahasa matematik, 8 dibahagi 2 sama dengan 4. Dalam ayat matematik, kita boleh tulis seperti berikut. 8 bahagi 2 sama dengan 4. 8 bagi 2. 8 tu, kita bagi 2. 8 bagi 2 dapatlah 4. Di mana 8 ni akan merujuk kepada jumlah keseluruhan objek. 2 ni kumpulan. 4 ni ialah bilangan objek setiap kumpulan. Kalau perasan dia macam terbalik sikit kan ujung ni kan. Kalau tadi sini ialah bilangan objek, sini ialah kumpulan. Kalau yang perkongsian ni dia terbalik. Sebab dia nak, kita ada 2 orang yang jadi setiap seorang tu dia akan dapat berapa? 2 orang tu kan kumpulan. Jadi setiap kumpulan tu akan dapat berapa banyak? Jadi kalau 8 kita nak bagi 2 orang, 2 kumpulan. 8 gula-gula nak bagi 2 kumpulan. Setiap kumpulan akan dapat 4. Jadilah 8. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, bolehlah hubungi saya untuk bertanya dan berbincang bersama-sama. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.